Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari yang lepas, Azalina Othman Said mendedahkan di Dewan Negara bahawa bekas Perdana Menteri melakukan perkara secara sembunyi-sembunyi terhadap kes Pulau Batu Putih sehingga menyebabkan Pulau Batu Putih itu terlepas dari Malaysia. Pendedahan itu juga membawa kepada pendedahan daripada Azalina bahawa sekiranya bekas Perdana Menteri itu tidak hadir apabila dipanggil dalam RCI, bekas Perdana Menteri itu boleh ditangkap, kata Azalina Othman Said. Sebelum itu, RCI telah ditubuhkan untuk mengkaji semula berkaitan kes Pulau Batu Putih. Akhirnya, Effendi tampil mengesahkan tidak dirujuk batal rayuan isu Batu Putih. Siapa Effendi dalam kes ini? Bekas Peguam Negara. Effendi ialah bekas Peguam Negara yang mengesahkan beliau tidak dirujuk oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika kerajaan menarik balik permohonan membatalkan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ menganugerahkan Batu Putih kepada Singapura 6 tahun lalu. Beliau juga mengesahkan apa yang didedahkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said di Dewan Negara kemarin berhubung isu Batu Putih adalah benar. Apa yang didedahkan adalah benar. Saya tak mahu komen lebih. Tapi saya bersedia untuk beri keterangan kepada Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI yang diketuai bekas Ketua Hakim Negara Tun Mat Raus Sharif. Saya peguam negara ketika itu. Tetapi semasa Dr. Mahathir buat keputusan, beliau tidak pernah merujuk kepada saya sebagai peguam negara. Malah masa itu saya telah dipaksa untuk bercuti selama 30 hari oleh Ketua Setiausaha Negara pada masa itu, dedah Effendi lagi. Semasa saya berada dalam garden leave itu, perkhidmatan saya ditamatkan sebelum habis tempoh bercuti, katanya semalam. Mohamed Apandi dilantik sebagai Peguam Negara pada Julai 2015 mengambil alih tugas daripada Tan Sri Abdul Ghani Patail yang ditamatkan khidmat berkuat kuasa 27 Julai tahun sama atas sebab kesihatan. Khidmat Mohamed Apandi bagaimanapun ditamatkan kerajaan pada Jun 2018. Peguam negara baharu bagi menggantikan beliau ialah peguam terkemuka Tan Sri Tommy Thomas yang dicadangkan oleh Dr. Mahathir, Perdana Menteri ketika itu. Kemarin Azalina ketika menggulung perbahasan di Dewan Negara menyatakan Perdana Menteri yang membuat keputusan secara sembunyi adalah individu yang bertanggungjawab menyebabkan Malaysia kehilangan Batu Putih dalam proses rayuan di Mahkamah Antarabangsa. Kata menteri itu lagi, Perdana Menteri ketika itu membuat keputusan secara bersendirian tanpa sesiapa mengetahuinya, termasuk peguam negara yang bercuti ketika itu. Peguam negara cuti 4 hari garden leave, dipaksa cuti. Tidak ada siapa tahu. Keputusan dibuat sembunyi-sembunyi, menyebabkan kita hilang Batu Putih dalam proses rayuan antarabangsa dan tidak seorang pun menggembar-gemburkan isu ini dan mengaitkan dengan soal kehilangan kedaulatan, kata Azalina. Beliau menambah perkara itu sudah disiasat pasukan petugas SAS dan Dr. Mahathir dipanggil untuk memberi keterangan tetapi tidak hadir. Kini sudah ada Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Beliau boleh dipanggil. Jika tidak hadir, boleh ditangkap, kata Azalina lagi. Sementara itu, pegawai Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika dihubungi Berita Harian semalam memaklumkan pada masa ini, pejabat Perdana Menteri berkenan belum mempunyai reaksi berhubung perkara terbabit.
Pada Oktober 2021, Dr. Mahathir mempertahan tindakannya menarik balik permohonan semakan dan pentafsiran penghakiman Batu Putih pada 2018 kerana ia dibuat atas nasihat pegawai yang dilantik Mohamed Apandi selaku Peguam Negara ketika itu. Februari lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan penubuhan RCI untuk mengkaji pengendalian perkara berkaitan dengan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Afendi sahkan tidak dirujuk batar rayuan isu Batu Putih. Ada netizen kata, habislah Mahathir kali ini, kata mereka. Ada juga yang menulis, rahsia paling besar Mahathir terbongkar juga akhirnya. Ada juga yang menulis, siapa yang harus disalahkan dalam isu kedaulatan Batu Putih ini. Sekian dulu untuk kali ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini isu paling menghangatkan seluruh politik Malaysia. Apabila Najib mendakwa, kononnya beliau mendapat pengampunan diraja dan benarkan tahanan di rumah. Wow, ini kali pertama kita dengar. Selepas pengampunan diraja telah selesai beberapa waktu yang dahulu, tiba-tiba pula Najib mendakwa beliau dibenarkan ditahan di rumah selepas mendapat pengampunan diraja. Ini betul-betul mengejutkan kita semua. Apakah kemudian anda semua berkaitan isu dan dakwaan Najib ini? Datuk Seri Najib Razak mendakwa bahagian tambahan atau titah addendum dalam pengampunan diraja oleh Yang di-Pertuan Agong yang ke-16, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah, membenarkannya untuk menghabiskan baki hukuman penjara 6 tahun dengan tahanan di rumah. Najib membuat dakwaan itu apabila memfailkan permohonan bagi mendapatkan kebenaran semakan kehakiman titah addendum atau tambahan titah Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah di Mahkamah Tinggi di sini pada 1 April lalu menerusi firma guaman Tetuan Syafi & Co. Beliau menamakan Menteri Dalam Negeri, Komisioner Jeneral Penjara, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di JPM dan Kerajaan Malaysia sebagai responden pertama hingga ke-7. Dalam notis permohonan yang dimuat turun melalui sistem carian mahkamah, Najib memohon perintah untuk semua atau seorang responden melaksanakan titah Al-Sultan Abdullah dengan serta-merta memindahkan beliau dari penjara Kajang ke kediamannya. Bekas Perdana Menteri itu kemudian akan menjalani baki hukuman penjaranya di bawah tahanan rumah jika titah addendum berkenan wujud. Najib juga memohon satu perintah supaya semua atau seorang responden memberi salinan titah utama dan addendum yang dititahkan Al-Sultan Abdullah pada 29 Januari lalu. Beliau memaklumkan melalui surat bertulis kepada Al-Sultan Abdullah pada 25 Mac lalu mengenai niatnya memfailkan notis permohonan semakan kehakiman terhadap pihak berkuasa yang relevan berkenan titah terbabit. Ia kerana pada 29 Januari 2024, Tuanku Al-Sultan Abdullah adalah Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 dan saya mengambil langkah sebagai rafaq sembah hormat tertinggi saya. Pada tarikh 25 Mac 2024, saya turut memaklumkan perkara sama kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sebagai rafaq sembah hormat tertinggi saya, katanya menerusi afidavit permohonan berkenan. Najib mengesahkan tidak akan mengeksibitkan surat yang dihantar kepada kedua-dua Yang di-Pertuan Agong atas alasan kerahsiaan dan kewajaran. Katanya, permohonan semakan kehakiman itu bersifat bona fide atau berniat baik kerana beliau terjejas teruk selain memfailkan notis perakuan segera supaya permohonan itu didengar sebelum sambutan Aidilfitri yang dijangka pada 10 April ini.
Pendengaran untuk permohonan itu ditetapkan esok di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Amarjit Singh. Pada 2 Februari lalu, media melaporkan Najib diberikan pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalaninya sejak 2022, sekaligus menyaksikan bekas Perdana Menteri itu bakal dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Selain tarik pembebasan awal itu, urus setiap lembaga pengampunan wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, turut mengumumkan denda perlu dibayar oleh Najib dikurangkan daripada 210 juta kepada 50 juta. Namun sekiranya denda itu tidak dibayar, tempoh penjara bagi Najib akan ditambah setahun dan dengan tarik pembebasan beliau dijadualkan pada 23 Ogos 2029. Pada 28 Julai 2020, Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali mendapati Najib bersalah atas 7 pertuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram, dana RM42 juta dana milik SRC International Sendirian Berhad. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata lembaga pengampunan sudah membuat keputusan berhubung permohonan Najib untuk mendapatkan pengampunan selepas disabitkan kesalahan dan dihukum penjara 12 tahun pada tahun 2022. Perdana Menteri bagaimanapun menjelaskan kerajaan tidak akan membuat sebarang pengumuman mengenai keputusan itu, sebaliknya ia bakal dilakukan sendiri oleh lembaga pengampunan. Berita mengenai isu pengampunan Najib berlegar dalam media sosial dan dilaporkan media massa dengan desas-desus kuat mendakwa nasib bekas Perdana Menteri yang sedang menjalani hukuman penjara itu sudah diputuskan lembaga pengampunan. Saudara-saudara sekalian, ini pasti mengejutkan kita semua. Apa komen anda semua? Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ahli Parlimen 6 Jahanam kena akur bala yang bakal tiba. Speaker sudah terikat dengan akta anti lompat parti. Adakah 6 ahli parlimen ini akan letak jawatan dan akan melaksanakan PRK, pilihan rakyat kecil? Keputusan paling tepat, itulah kesimpulan yang dapat digambarkan berikutan pindaan Perlembagaan Bersatu yang diluluskan dalam mesyuarat agung luar biasa parti itu pada 2 Mac lalu, kini telah pun mendapat kelulusan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan atau ROS. Surat kelulusan berkenaan pindaan perlembagaan bagi memberi hak kepada parti melucutkan keahlian mana-mana wakil rakyatnya yang menyokong parti yang bertentangan diterima oleh Ibu Pejabat Bersatu hari ini, iaitu 2 April. Bersatu mengadakan mesyuarat agung luar biasa yang meluluskan pindaan itu pada 2 Mac. Tetapi dokumen memohon kelulusan hanya dihantar pada 11 Mac 2024 dengan Muhyiddin Yassin selaku Presiden Bersatu sendiri mengetuai barisan pimpinan yang hadir ke pejabat ROS. Lebih bermakna, ROS mengambil masa tidak sampai sebulan untuk memberi kelulusan kepada pindaan tersebut. Syabas dan tahniah, ini baru namanya cekap dan beramanah. Keputusan ROS memberi kelulusan yang segera dikira pantas ini dianggap tindakan yang tepat kerana pertama, keputusan ROS itu memperlihatkan kerajaan Madani tidak campur tangan daripada segi politik dalam memberi kelulusan kepada permohonan yang dibuat oleh parti musuh. Asalkan semua dokumen cukup, segala syarat dipatuhi dan tiada perkara-perkara yang meragukan, semua permohonan harus diberi kelulusan tanpa mengira kawan atau lawan. Kerajaan Madani kini dengan sendirinya terhindar daripada berbagai persepsi buruk dan andaian yang bukan-bukan berhubung pindaan yang dibuat Bersatu itu. Kedua, dengan lulusnya pindaan ini akan melengkapkan lagi akta anti lompat parti daripada sebarang kelompangan seperti yang ada sebelum ini. Artinya, tiada lagi wakil rakyat
khususnya daripada Bersatu yang boleh mengalihkan sokongan sesuka hati demi manfaat peribadi, dan ini akan menjadikan dunia politik Malaysia lebih bersih daripada segala kekotoran yang disengajakan. Ketiga, secara tidak langsung ini menunjukkan kerajaan Madani tidak bergantung sangat kepada sokongan 6 ahli parlimen Bersatu atau dipanggil 6 Jahanam yang telah mengalihkan sokongan itu untuk memastikannya kekal sebagai kerajaan. Tanpa sokongan mereka pun, kerajaan Madani sebenarnya mampu berdiri tegak sehingga PRU 16 akan datang. Apa yang dijangka akan dilakukan Bersatu selepas ini ialah mengurus surat kepada 6 ahli parlimen berkenaan berhubung pendirian politik mereka. Jika mereka kembali menyokong PN, maka kekallah kerusi parlimen yang dipegang sekarang. Tetapi jika mereka kekal dengan pendirian menyokong kerajaan Madani, walaupun tarikh berkuat kuasanya pindaan itu ialah 1 April, kedudukan mereka sebagai ahli parlimen secara automatik akan tergugur. Sebabnya, surat yang bakal dihantar oleh Bersatu nanti pastinya bertarikh selepas 1 April. Begitu juga jawapan balas daripada ke-6 ahli parlimen terbabit juga bertarikh selepas 1 April. Jawapan yang akan diberikan oleh mereka itulah nanti yang akan. Jawapan itu nanti akan dijadikan asas tindakan oleh Bersatu seterusnya, sama ada menulis surat kepada speaker memaklumkan perkongsian atau kekosongan kerusi parlimen yang diduduki atau sebaliknya. Sementara itu, timbul andaian lain yang mengatakan jika pun 6 ahli parlimen berkenan kekal menyokong kerajaan Madani, kerusi mereka masih tidak boleh diisytiharkan kosong kerana dikatakan masih ada lagi 2 proses perlu dilepasi. Pertama, 6 ahli parlimen itu pasti akan membawa kes ke mahkamah dan speaker tidak akan membuat sebarang pengisytiharan kekosongan kerusi selagi mahkamah belum membuat keputusan. Kedua, speaker membuat keputusan sebaliknya, iaitu menolak kekosongan yang diumumkan oleh Bersatu. Dalam kedua-dua keadaan, baik mahkamah maupun speaker parlimen, oleh kerana pindaan itu telah diluluskan oleh ROS dan bersekali dengan itu Akta Anti Lompat Parti juga telah berkuat kuasa. Hakikatnya, tiada apa yang boleh menghalang daripada 6 kerusi parlimen itu daripada dimuktamadkan kekosongannya. Mahkamah barangkali boleh menolak terus kes tersebut seawal ia difailkan, manakala speaker kini telah terikat untuk akur kepada ketetapan Akta Anti Lompat Parti. Lagi pula, Akta Anti Lompat Parti adalah perkara yang diperjuangkan oleh PH ketika memeterai persefahaman dengan kerajaan ketika Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri. Nampak peliklah pula nanti jika speaker parlimen tidak sealiran dengan akta yang telah diluluskan oleh parlimen. Kepada penyokong-penyokong PH, marilah kita seikhlas hati bergembira jika berlaku pilihan raya kecil, kerana inilah hukuman yang kita mahu sejak dulu terhadap pengkhianat dalam perjuangan. Ditulis oleh sabudinhussein.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Keputusan daripada Anwar Ibrahim hari ini amat disokong oleh rakyat Malaysia, menggemparkan seluruh menteri, seluruh kementerian kabinet yang ada di Malaysia. Ini apabila Anwar Ibrahim kata tiada rumah terbuka Aidilfitri di Seri Perdana tahun ini. Ramai netizen yang gembira dengan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Kerana kata netizen, setiap kali rumah terbuka dibuat di Seri Perdana maupun di pejabat-pejabat kerajaan, dari mana persoalan netizen, dari mana peruntukan itu dan dari mana uang itu, kata mereka. Kecualilah kalau uang itu hasil
daripada derma kutipan sumbangan daripada staf-staf di kementerian itu maupun di pejabat-pejabat kerajaan itu, kata mereka. Tapi kalau menggunakan uang daripada kerajaan, ramai rakyat dan netizen mempersoal. Mereka kata sudah-sudahlah guna duit kerajaan untuk meraih keuntungan peribadi, kata mereka, termasuklah mahu mendapatkan nama, mahu mendapatkan publicity, murahan, kata netizen. Oleh sebab itu, mereka menyokong tindakan keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim meniadakan rumah terbuka Aidilfitri di Seri Perdana tahun ini. Kerana duit yang digunakan untuk rumah terbuka itu, sebenarnya kata netizen, kalau sampai 1 juta, kalau sampai 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu, 500 ribu, dan kalau begitu banyak apabila dikumpul-kumpul ke semuanya, kata mereka lebih baik uang itu diserahkan kepada orang miskin, membantu orang yang lebih perlu, kata mereka lagi. Hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa beliau tidak akan menganjurkan majlis rumah terbuka Aidilfitri di Seri Perdana tahun ini. Syabas Datuk Seri Anwar Ibrahim atas keputusan luar biasa ini. Cukup-cukuplah pembaziran uang, kata netizen. Cukup-cukuplah menggunakan uang rakyat untuk menarik undi ataupun untuk meraih publicity saja, kata mereka. Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat lebih bijak kerana dia dapat tahu, dia dapat mengerti bahawa publicity yang lebih mudah, lebih baik, lebih afdal, lebih berkekalan, lebih bertahan lama ialah melakukan pekerjaan dengan baik, memajukan Malaysia dan membantu orang miskin, itu lebih kekal. Kata Anwar Ibrahim, sebaliknya, beliau berkata beliau akan mengikuti dan menghadiri majlis di negeri-negeri yang dianjurkan oleh menteri-menteri. Jadi tiadalah double-double kan, cukuplah di negeri, tak perlulah di Seri Perdana. Untuk sambutan Aidilfitri, saya tidak buat majlis besar-besaran di kompleks Seri Perdana. Sebaliknya, saya akan mengikuti dan menghadiri majlis di negeri-negeri yang dianjurkan oleh menteri-menteri. Katanya berucap pada majlis perhimpunan bulanan bersama warga Kementerian Kewangan hari ini. Yang turut hadir Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying, dan Ketua Pengarah Kastam Datuk Anis Rizana Muhammad Zainuddin. Anwar yang juga Menteri Kewangan mengingatkan agensi kerajaan supaya lebih berhemat dan menganjurkan majlis raya yang sederhana. Sila jangan berlumba-lumba untuk menganjurkan majlis yang lebih besar dan mewah. Itu bukan duit anda pun, kata beliau lagi. Jadi dengan adanya pemberitahuan dan peringatan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, maka ini adalah amaran yang paling keras kepada semua orang. Termasuklah kepada agensi-agensi kerajaan, kepada agensi-agensi yang ingin menganjurkan rumah terbuka. Anwar ingin mengingatkan supaya mereka berjimat, berhemat dan menganjurkan majlis hari raya yang sederhana. Jangan berlumba-lumba, kata Anwar Ibrahim. Jangan berlumba-lumba mau menganjurkan majlis yang lebih besar dan mewah. Ada juga rupa-rupanya agensi ini yang seperti ini ya, menganjurkan majlis lebih besar dan mewah. Tapi yang lebih hebat lagi, Anwar Ibrahim mengingatkan mereka, itu bukan duit anda pun. Nanti bikin malu kan? Okey. Kita sokong apa yang dinyatakan oleh Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, Anwar Ibrahim mengeluarkan satu lagi kenyataan yang pastinya akan meruntun hati, jiwa dan kalbu para walaun penyokong Perikatan Nasional. Ini apabila Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, prihatin dengan pembangunan negeri pimpinan Perikatan Nasional. Kalau anda merasa bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menganaktirikan negeri di bawah pimpinan Perikatan Nasional, itu adalah sebenarnya bohong. Kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim
sangat mengambil berat tentang pembangunan negeri di bawah pimpinan Perikatan Nasional. Beliau tidak pernah meninggalkan negeri-negeri yang dipimpin oleh Perikatan Nasional. Tetapi kadangkala para pemimpin di kawasan negeri pimpinan Perikatan Nasional lah yang seringkali menjauhkan diri daripada Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim prihatin terhadap pembangunan yang dikuasai Perikatan Nasional PN telah menghadiri taklimat pembangunan Perlis ketika mengadakan lawatan kerja ke negeri tersebut bagi meninjau pembangunan Perlis. Beliau yang tiba pada jam 3 petang kemarin menghadiri taklimat pembangunan Perlis bersama Menteri Besar Muhammad Shukri Ramli di Kompleks Dewan Undangan Negeri Dun Perlis. Turut hadir ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Mufti Perlis, Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dan Barisan Pentadbiran Kanan Negeri. Dalam pertemuan lebih 1 jam itu, Anwar diberikan taklimat berkaitan projek pembangunan persekutuan yang sedang dilaksanakan di seluruh negeri. Perdana Menteri kemudian mengadakan tinjauan mesra di Bazar Ramadan Persiaran Wawasan sebelum hadir ke majlis berbuka puasa Madani di Masjid Nurul Huda Felda Cuping. Saudara-saudara sekalian, dengan ini ianya menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah menganaktirikan mana-mana negeri di Malaysia, termasuklah kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional Pembangkang. Namun saudara, lebih mengejutkan lagi apabila pendaftaran padu ditutup kemarin, akhirnya data menunjukkan Perlis Kelantan adalah negeri yang paling ramai, paling tinggi mendaftar padu tersebut. Dalam media sosial juga gempar apabila beberapa pempengaruh cyber trooper yang sebelum ini cuba meracun para penyokong Perikatan Nasional supaya tidak mengisi padu, akhirnya sendiri termakan racun tersebut apabila mereka turut mengisi padu, kerana risau tidak mendapat bantuan. Sebenarnya padu adalah satu sistem yang sangat baik untuk rakyat Malaysia dan juga kerajaan memantau perkembangan terkini rakyat Malaysia, khususnya berkaitan dengan subsidi bersasar. Pendaftaran padu sah telah ditutup. Kini Perlis dan Kelantan dilaporkan sebagai negeri paling ramai mendaftar. Perlis dan Kelantan menjadi negeri paling tinggi penduduknya yang mendaftar maklumat mereka dalam sistem pangkalan data utama padu selepas ditutup pada jam 11.59 malam kemarin. Menerusi pecahan pendaftaran mengikut negeri seperti lampiran dikongsikan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, Perlis dan Kelantan masing-masing mencatatkan peratusan tertinggi keputusan penduduk yang berdaftar, iaitu 66.9% dan 65.2%. Ia diikuti Terengganu 62.7%, Perak 60.3%, Pahang 59.7%, Kedah 58.9%, Wilayah Persekutuan Putrajaya 56.5%, Negeri Sembilan 56.2%. Selain itu, Wilayah Persekutuan Labuan 55.2%, Melaka 53%, Pulau Pinang 52.9% dan Sabah 52.8%. Rafizi berkata, setakat semalam seramai 11.55 juta atau 52.6% warga negara berumur antara 18 tahun telah berjaya mendaftar dan mengemas kini profil diri di sistem padu. Ini menjadikan 17.65 juta atau 58.7% keseluruhan profil rakyat, termasuk ahli isi rumah bawah 18 tahun yang berjaya dikemas kini di sistem padu, katanya.
Kepada warga negara yang tidak berjaya mendaftar dan mengemaskini profil di Padu, data pentadbiran yang sedia ada adalah mencukupi dan akan digunakan untuk kerajaan menentukan kelayakan individu bagi tujuan penyasaran semula subsidi. Sekiranya ada keperluan, Kementerian Ekonomi akan mengumumkan pembukaan semula Padu untuk tempoh yang singkat bagi pendaftaran dan pengemaskinian setelah kerajaan buat keputusan bentuk dan mekanisme subsidi bersasar, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye.